Hai, Assalamualaikum. Selamat sejahtera kepada semua. Berjumpa lagi kita hari ini bersama Cikgu Zam untuk sesi PDPR kita yang seterusnya. Jadi hari ini kita akan belajar tajuk operasi bergabung melibatkan nilai wang. Jadi jom sama-sama kita belajar matematik bersama Cikgu Zam. Jom. Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera, selamat pagi semua. Harapnya semua dah ambil sarapan masing-masing, kurang-kurangnya minum air kalau belum makan. Okey, jadi hari ini kita nak teruskan kelas matematik kita dengan tajuk operasi bergabung operasi bergabung melibatkan wang. Tapi sebelum itu, saya nak maklumkan lagi sekali, pastikan semak jawapan kerja hari Isnin Semak jawapan kerja hari Isnin yang cikgu bagi tu dalam grup WhatsApp masing-masing grup WhatsApp kelas. Okey, terima kasih juga pada yang dah hantar dan tolong baca apa yang cikgu pesan tu. Masih lagi ada yang buat careless mistake. Careless mistake dari segi apa? Tak tulis RM, tak tulis sifir. Bila melibatkan bahagi, dah banyak kali dah cikgu cakap kan? Mesti ada sifir di tepi, mesti ada sifir di tepi, tetapi ada juga yang tak tulis. Okey. Dan ini adalah nilai wang, jadi pastikan ditulis nilai wangnya dalam langkah pengiraan, mesti ada. Jangan suka-suka hati nak tinggal-tinggal Pastikan ada. Okey, jadi untuk hari ini kita nak teruskan dengan tajuk operasi bergabung melibatkan wang. Bila sebut pasal operasi bergabung, masih ingat lagi tak apa short form yang cikgu pernah bagi tahu atau pernah ajar kat kelas dulu? Ingat tak? Operasi bergabung. Ada dia punya short form bagi setiap perkataan tu. Bagi setiap operasi tu. Tak ada seorang pun ingat. 30 orang ni tak ada seorang pun ingat. Ada? Apa dia? Boleh sebutkan? Itu bukan ingat macam tu. Kalau ingat boleh sebut. Okey? Tak apa, kejap lagi cikgu bagi tahu. Okey, kita tengok dahulu apa standard pembelajaran kita hari ini. Okey, standard pelajarannya 32.1 menyelesaikan ayat matematik bagi operasi bergabung melibatkan wang dalam lingkungan 1 juta ringgit tanpa dan dengan tanda kurung. Okey, tanda kurung. Tanda kurung tu yang itulah kurungan tu kan. Okey, yang pertama tambah dan darab. Yang kedua tolak dan darab. Yang ketiga tambah dan bahagi. Dan yang keempat tolak dan bahagi. Okey. Kalau kamu tengok bagi setiap operasi bergabung ni, dia ada operasi yang lebih, cikgu lebih suka sebut power. Okay? Antara darab dengan tambah mana lebih power, tolak dengan darab mana lebih power, tambah dengan bahagi mana lebih power dan tolak dengan bahagi mana lebih power. Okay? Operasi yang lebih power kita selesaikan dahulu. Tolong ingat tu ya. Pastikan ingat tu. Operasi yang power kita selesaikan dahulu. Ada tak terlintas dalam fikiran siapa-siapa? Apa short form tadi yang cikgu tanya tadi? Yang cikgu pernah bagi tahu dalam kelas masa kat sekolah dulu. Ada selintas tak? Apa dia? Cubalah belik dalam buku tu. Apa yang kamu dah salin dulu? Operasi bergabung. Okey, untuk menjimatkan masa, cikgu tulislah kat sini. Bermula dengan ku. Ku baca satu. Ada pun seorang boleh sebut. Siapa tu? Kaisar Siapa tu? Kira. Kaisara. Baru bila cikgu tulis ku, baru terlintas ya. Okey, ku ba da ta tu. Okey, ku untuk apa ku?
Kurungan. Kurungan, ya. Tanda kurungan. Ba untuk Bahagi. bahagi. Darab. Darab. Ta untuk Tambah. tambah. Dan to untuk Tolak. tolak. Okey. Kalau kamu tengok di sini, ku paling power. Sebab dia paling depan. Dialah paling berkuasa di sini. Dia umpama raja lah. Kalau dalam satu negeri tu dia ni, dan negara lah. Negara dialah raja. Baik. Seterusnya ba diikuti dengan ba dan da. Ba dengan da ni dia sama power. Dia sama power dan ta dengan to dia sama power. Okey? Ba dengan da sama power, ta dengan to sama power. Okey. Jika soalan diberi tolak lepas tu darab, mana kena selesaikan dahulu? Mana selesai dulu? Darab dulu. Sudah tentulah darab sebab darab di depan kan. Darab dahulu baru tolak. Okey, itu yang penting mesti kamu ingat supaya tak berlaku kesilapan. Okey. Kita tengok dulu contoh yang diberi dalam buku teks. Okey, kamu boleh rujuk muka surat 99 tu, bermula dengan muka surat 99 tu. Kita tengok sekali lalu saja ya. Okey, untuk contoh yang pertama, kalau kamu tengok ini adalah melibatkan operasi tambah dan juga darab. Okey, sudah tentulah operasi darab dahulu perlu diselesaikan. Okey, sebab darab lebih power. Ini yang pertama dan ikuti dengan tambah yang kedua. Okey. Contoh yang kedua. Operasi darab seterusnya tolak. Okey, sudah tentulah darab dahululah. Ini yang pertama dan ini yang kedua. Okey. Cikgu nak galakkan supaya kamu buat tanda kurung. Walaupun soalan tu tak ada kurungan, tetapi cikgu galakkan kamu buat tanda kurung. Contohnya soalan ni, kita dah tahu operasi darab ni yang pertama, jadi kita letakkan tanda kurungan. Supaya kita tahu, mesti selesaikan yang ini dahulu. Okey? Supaya tidak tersilap. Okey, jadi selesaikan darab dahulu, lepas tu diikuti dengan tolak. Dapatlah dia punya jawapan. Seterusnya contoh yang ketiga di muka surat sebelah tu. Okey, contoh yang ketiga, kalau tengok di sini memang dia bagi tanda kurung. Dia ada tanda kurung kan. Jadi automatik ada je tanda kurungan tu walaupun operasinya tambah. Mesti selesaikan dahulu. Yes. Selesaikan dahulu operasi dalam tanda kurung tu. Walaupun operasi tambah yang mana dia tak berapa power daripada darab kan. Tetapi oleh kerana dia berada dalam tanda kurung, mesti selesaikan dahulu. Jadi tambah dahulu, lepas tu tambah diikuti dengan darab. Okey. Seterusnya contoh yang keempat. Melibatkan tanda kurung juga. Yang mana operasi tolak berada dalam tanda kurung, diikuti dengan darab. Okey, tolak dan darab. Okey, yang mana diselesaikan dulu tolak, diikuti dengan darab menggunakan kaedah apa ni? Ni kaedah apa? Lattice. Lattice ataupun kekisi. Okey, contoh yang kelima seterusnya, ini melibatkan operasi tambah dan bahagi. Mana dulu? Bahagi dulu. Jadi terus buat kurungan. Buat kurungan macam tu. Jadi kita tahu mesti selesaikan bahagi dahulu. Okey, lepas pertama bahagi diikuti dengan tambah. Okey. Seterusnya yang ini melibatkan contoh yang keenam tu melibatkan operasi bahagi dan tolak. Okey, yang mana kita tahu sudah tentulah bahagi dahulu. Okey, bahagi yang pertama diikuti dengan tolak. Okey. Okey, jadi kita teruskan dengan contoh yang cikgu nak tunjukkan hari ini. Ada 4 contoh yang cikgu nak tunjukkan. Okey, ini soalannya. Baik, kita tengok dulu contoh yang pertama. Okey, contoh yang pertama. Okey, ini contoh yang pertama. Yang mana soalannya ialah RM2,484 tambahkan dengan 3, darabkan dengan RM1,905. Okey, cikgu nak tanya apa ya? Okey, Faris Nul Haris. Jawab. Darab. Yakin?
Yakin. Macam tak yakin je ada tu. Mesti yakin. Jawab mesti yakin. Betul lah tu. Tetapi tak ada keyakinan kat situ. Jadi memang betul operasi darab yang mana kita tahu darab lebih power daripada tambah. Jadi selesaikan dahulu darab ni. Okey? Okey, terima kasih Farish. Baik, seterusnya kita selesaikanlah. Okey, kita selesaikan darab dengan 3. Okey, cikgu gunakan bentuk lazim. Jadi RM1,905. Kamu boleh gunakan mana-mana kaedah ya. Tak semestinya bentuk lazim. Mana-mana kaedah darab yang kamu dah belajar itu lah. Okey, jadi 5 darab 3, 15. Sifar darab 3 sifar tambah 1, 1. 9 darab 3, 27. 1 darab 3, 3 tambah 2, 5. Okey, dan jangan lupa RM. Jadi jawapannya 5,715. Adakah sudah siap? Belum. Belum. Ini kadang-kadang ada yang mungkin dia excited kan. Oh, senang je soalan ni. Dia pun jawab-jawab darab. Siap. Sedangkan kena tambah lagi satu. Ini kadang-kadang kecuaian yang berlaku. Okey. Jadi jangan lupa tambahkan dengan RM2,484. Tak kisah nak tulis mana dulu. Nak letakkan 2,000. Ya. Kalau yang 2,000 tu tambah kat bawah 5,000 tu boleh ke? Tak ada masalah. Ini adalah tambah. Kalau tambah tak ada masalah. Kalau tolak tak boleh. Okey? Kalau tolak tak boleh. Baik, sekarang kita cikgu letak 2,000 di atas, 5,000 di bawah. Nak letak 5,000 ke atas pun boleh, tak ada masalah. Sebab ini operasi tambah, mana-mana boleh. Okey, jadi kita tambahkan 4 tambah 5 sama dengan 9, 8 tambah 1, 9, 4, 7? 11. Jadi 1 ke atas, 1, 2, 5, 8. Okey, bagus. Okey, jadi jawapannya ialah RM8,199. Okey, selesai contoh yang pertama. Kita tengok contoh yang kedua yang mana melibatkan operasi tolak dan darab. Siap sedia untuk ditanya? Cikgu nak tanya yang jarang-jarang bersuara awal. Okey, cikgu nak tanya Zahazan. Ya. Okey, bagus. Macam tu lah terus buka kan. Ini tak tahulah, takut ke apa. Baik, Zahazan, antara tolak dengan darab mana dulu Zahazan? Darab. Kuat-kuat Zahazan tak dengar? Darab. Cakap ke tak cakap tu? Cikgu tak dengar apa Cakap suara. tapi dia slow sikit. Slow. Dia cakap apa tu? Cakap darab. Oh, darab. Okey, betul tak? Betul? Okey, betul lah tu. Okey, terima kasih Zahazan. Okey, jadi buat tanda kurung kat situ. Kita darabkan. Okey, kita darabkan. Buat tanda kurung supaya kita tahu ini adalah operasi yang pertama perlu diselesaikan dan diikuti dengan tolak operasi yang kedua. Okey, sama nak label macam ni pun boleh. 1, ini 2 pun boleh. Nak buat kurungan ni pun boleh. Okey, yang penting ia memudahkan kamu untuk rujuk operasi mana yang pertama, operasi mana yang kedua. Jadi kalau tengok di sini darab dengan 2 digit. Okey. Jadi hari ini cikgu nak gunakan, kali ini cikgu nak gunakan tangga lah pula. Tangga Kita darab dahulu. Okey, jadi sini ada 1, 2, 3, 4. Jadi kita buat 4 nak tangga. 1, 2, 3, 4. Okey. Seterusnya kita darabkan satu persatu bermula dengan 2. 2 darab 1 sama dengan 2. 6 darab 1 sifar 6. Sifar darab 1 sifar 5 darab 1 sifar 5. Okey, seterusnya kita darabkan dengan 2 bermula dari depan Jangan mula dari 5. Itu yang ada yang berlaku. Kadang-kadang ada yang tersilap buat dia mula dari 5. 5 darab 2. Sifar darab 2. Itu salah Jadi bermula dari 2. 2 darab 2. Berapa? Sifar 4. Bukan 4 Jadi kita tulis sifar 4.
Okey, seterusnya 6 darab 2 bersama dengan 12. Okey, seterusnya Sifa darab 2. Sifa. Sifa 5 darab 2. 10. Okey, seterusnya kita tambahkan. Kenapa dia jadi nipis? Okey, kita tambahkan. Okey, barulah tebal sikit. Okey, sini Sifa. Sini 1 dengan 5, 6. 2, 4 dengan 4, 1, 6, berapa? 11. 1 ke atas. 1 dengan 2, 3 dan sini Sifa lah. Okey, dan jawapannya kita dapat. Okey, jangan lupa letakkan RM di depan ya, sebab ini adalah nilai wang. Jadi jawapannya ialah RM31,260. Jadi jangan lupa yang ini mesti ambil 40 dahulu sebab ini adalah tolak. Dia nombor depan mesti lebih besar lah. Okey, jadi RM45,732 tolakkan dengan hasil darab kita tadi. RM31,260. Okey, jadi 2 tolak 2, Sifa 2. 3 tolak 6, tak boleh, pinjam sini tinggal 6, sini jadi 13. 13 tolak 6, 7. 6 tolak 2, 4. 5 tolak 1, 4. 4 tolak 3, 1. Jadi jawapan yang kita dapat ialah RM14,472. Okey? Ada soalan? Tak ada. Okey, kita teruskan dengan contoh yang ketiga. Okey, contoh ketiga melibatkan operasi bahagilah. Baik, soalannya RM63,350.60 ditolakkan dengan RM14,196 bahagi dengan 14. Okey, operasi mana yang kita selesaikan dahulu? Bahagi. Sudah tentulah operasi bahagi ya, operasi bahagi dahulu. Jadi selesaikan dahulu operasi bahagi. Ini yang pertama dan tolak yang kedua. Okey. Jadi di sini 14 bahagi 14 jadi 2 digit. Kena buat sifir lah. Okey, kita buat sifir dulu. Pastikan buat sifir. Ini sifir 2 digit pun ada yang tak buat ni. Cikgu pun pelik mana dia dapat sifir tu. Cikgu dah pesan jangan buat di kertas lain. Buat dalam buku kamu. Tulis dalam buku tu. Jangan dibuat di tempat lain. Kecuali nak kata kamu ingat memang hebatlah sifir 2 digit dia kan. Cikgu rasa tak ada yang ingat kot. Okey, jadi sini 1, sini 4. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita buat sampai 7 dulu. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28. Okey, jadi sini 14, sini sifir 14 ya. Sini 28, sini 42, 56, 70, 84 dan 98 ya. Okey, kita nak gunakan kaedah. Kaedah apa ni? Bentuk lazim ke apa? Letis. Apa pula letisnya? Ini bahagi. Jangan tertukar ya. Bahagi mana ada letis. Bahagi apa kaedah? Lazim. Lazim. Boleh kita gunakan bentuk lazim. Satu lagi kaedah apa? Pagar. 14,196 bahagikan dengan 14. Baik. Kan senang kalau sifir ada di tepi. Kan? Itu tujuannya. Cikgu suruh tulis sifir dalam buku tu. Jangan buat di tempat lain. Okey, jadi pertama sekali tulis RM-nya. Ini ada tak buat ni. RM ni. Kenapa ditinggalkan RM tu? Mesti tulis dalam setiap langkah pengiraan. Tolong ingat ni. Tolong ingat. Cikgu harap lepas ni tak ada lagi yang dilupakan RM tu ya. Okey, jadi kita tengok dahulu 1 memang tak ada lah. 14 memang ada sebab 1 kan. Jadi 1 darab 14 sama dengan 14. Tolakkan dia, sini sifar.
turunkan 1. Okey. Pastikan kamu guna pembaris lah. Cikgu sengit-sengit ni sebab tak guna pembaris. Cikgu nak cepat. Kalau guna pembaris dia takut apa? Dia ambil masa sikit. Okey, seterusnya turunkan 1. 1 dalam sifar 14 ada? Tak ada kan? Jadi terus sifar kat sini. Sifar darab 14, sifar tolakkan dia 1 tolak sifar 1. Turunkan 9. Jadi dapatlah 19. Yang paling hampir sudah tentulah 14 lah kan? Jadi di sini 1 lagi sekali. 1 darab 14, 14. 9 tolak 4, 5. Turunkan 6. Jadi dapatlah 56 kat situ. Ada. 56 ada kan? Mana 56 ini? Jadi 4 darab 14, jawapannya 56. Jadi dapatlah jawapannya RM1,014. Apa yang kena dibuat? Perlu ditolakkan dengan RM63,000 tu. RM63,350. 63,350,60. Okey. Jadi di sini 6335 sifar berapa sen tadi? 60 sen. Okey. 60 sen tolakkan dengan 1 sifar 14. Nah, sini pun pastikan hati-hati ya. Bila tak ada sen, tambah sifar-sifar di situ. Okey, cikgu buat warna merah lah supaya apa? Okey, pastikan tambah titik sifar-sifar supaya tak berlaku kesilapan. Okey, jadi sifar tolak sifar-sifar, 6 tolak sifar 6. Sifar tolak 4 tak boleh pinjam. Sini tinggal 4. Sini jadi 10. 10 tolak 4. 6. 4 tolak 1. 3. 3 tolak sifar. 3. 3 tolak 1. 2. Dan di sini 6. Jadi jawapannya ialah RM62,336.60. Alright. Boleh faham dengan jelas ya? Boleh. Okay, yang penting pengiraannya betul. Bila kira betul, insyaAllah jawapannya pun betul. Okey, boleh kita tengok lagi satu contoh? Okey, yang ini melibatkan tanda kurung. Melibatkan tanda kurung. Okey, yang mana kalau kita tengok di sini, operasi dalam tanda kurung ialah tambah. Dan operasi di luar tanda kurung ialah darab. Jadi, sebagaimana yang cikgu bagi tahu tadi ataupun yang kamu dah tahu, operasi dalam tanda kurung perlu diselesaikan dahulu. Jadi yang ini adalah yang pertama, ini yang kedua. Ya, kita tambah dahulu, seterusnya darab. Okey, kita tambahkan 1487.2 sifar tambahkan dengan 1835. 1835 sifar, 40 sen. Okey, tambahkan dia. Okey, jadi di sini sifar, sini 6, sini 12. 831 12 841 13 dan 1113. Okey, jadi jawapannya adalah RM3,322.60. Seterusnya kita darabkan dengan 6. Jangan dilupa ya. Okey, cikgu gunakan untuk lazim saja. 322 60 sen darabkan dengan 6. 60 sen darabkan dengan 6. Okey, jadi sini ada sifar 6 lah. Okey, sifar darab 6, sifar 6 darab 6 berapa? Berapa? 36. Jadi 3 ke atas. Siapa itu? Tolong tutup, tolong off mic tu. Siapa yang tak bercakap tu? Cikgu dengar ada macam bunyi-bunyi tu. Okey, 6 darab 6, 36. Jangan lupa titik ya. Okey, 2 darab 6, 12 tambah 3.
15. 15. Okey. 2 darab 6, 12. Tambah 1, 13. 13. 3 darab 6, 18. 18 tambah 1, 19. 3 darab 6 lagi sekali, 18 tambah 1, 19. Jadi jawapan yang kamu dapat ialah RM satu. sebut lagi RM. Jangan disebut RM tu. Tak perlu sebut. RM19,935.60. Okey? Okey, jadi selesai sudah keempat-empat contoh. Cikgu rasa semuanya jelas. Okey? Jelas. Jelas ya? Tak ada soalan ya? Ada. Okey, kalau ada nanti mungkin kemudian ada soalan boleh je kamu tanya cikgu, PM cikgu. Okey. Kalau tak ada sebarang masalah, okey cikgu akan tunjukkan latihan hari ini. Okey, bersiap sedia dengan buku teks masing-masing. Baik, muka surat berapa tu? 103. Ya, sifat 3, 103 ya, muka surat 103. Kalau kamu tengok ada banyak soalan di situ. Ada nombor 1, ada 6, ada nombor 2, ada 10. Tetapi cikgu hanya nak kamu jawab 5 saja. Yang terlebih rajin tu silakan nak jawab semua, amat digalakkan. Okey, untuk latihan kamu, cikgu nak kamu jawab nombor 1A. Nombor 1D. Nombor 1F. Diikuti dengan nombor 2A dan nombor 2D. Dapat ha? Dapat. Nombor 1D, nombor 2F, nombor 2A dan nombor 2D. Okey, itu 5 soalan yang cikgu nak kamu jawab. Hari ini guna MT berapa? MT1 kan? MT1. Ya, hari ini guna MT. Okey. Jadi, cikgu rasa cukup dulu untuk hari ini. Terima kasih kepada yang join kelas hari ini seramai 39 orang. Tak ramai ya. Tak ramai hari ini. Lalunya berapa? Lalunya berapa? Tengok kadang-kadang 40 lebih. Bila campur-campur semua tu mungkin ada yang mencecah hingga 50. Okey. Tapi tak apalah. Yang join tu terima kasih lagi sekali. Sehingga kita berjumpa lagi hari Isnin depan. Jangan lupa ya. Jangan lupa selepas selesai, dah selesai jawab. Selesai jawab dalam buku dahulu. Jawab dalam buku dahulu ya. Dapatkan jawapan. Lepas tu baru jawab dalam Google Form. Macam biasa. Okay. Lepas tu submit pada cikgu ya. Jangan lupa submit melalui Google Classroom. Masih ramai lagi yang tak berjaya nak submit melalui Google Classroom ni. Okay. Pastikan belajar cara nak masuk, nak join, nak log in Google Classroom tu. Kamu boleh Google lah, boleh cari dekat YouTube. Dekat YouTube ada yang diajar macam mana cara nak log in Google Classroom. Macam-macam cara ada. Okay. Jadi tolong submit kerja kamu. Tolong buat. Andai kata hari ni tak sempat, tak ada masalah. Buat besok. Besok tak sempat, buat lusa. Yang penting buat. Jangan langsung tak buat. Tolong buat. Buat kerja kamu. Okay. Sebab andai kata bila kita dah buka sekolah nanti, cikgu tak ada nak ulang dah. Cikgu rasa itu sahaja untuk hari ini. Jadi, Assalamualaikum. Bye-bye. Ingat, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan.